liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah, dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Sadaqallahul azim. Suratul Anfal ayat 30. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita berhimpun masih di bulan Muharram ini, bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana menjadi kebiasaanlah umat Islam bulan Muharram mereka memperingati peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwanya bukan di bulan Muharram, mengapa kita sambut, kita peringati di bulan Muharram? Ia ada kaitan dengan takwim ataupun kalender kita sebagai orang-orang Islam, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita sebut dalam kuliah-kuliah kita pada tahun-tahun lepas, dalam bulan Muharram kita bercerita tentang sejarah pengenalan takwim, yakni 17 tahun selepas berlakunya hijrah Mekah ke Madinah, yakni di zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan zaman Sayyidina Umar yang digelar oleh Nabi sebagai Al-Faruq. Al-Faruq, orang yang dapat bezakan antara hak dan batil, tuan-tuan sekalian. Di mana zaman peluasan kuasa ini, tuan-tuan sekalian, melibatkan wilayah Islam yang sangat luas dan membenarkan janji Nabi kepada Syuraka bin Malik akan dipakaikan gelang Kisra, gelang Maharaja Parsi, yang merupakan ketua kepada empire besar, tuan-tuan sekalian, di mana Kisra ni penaung kepada agama Majusi, agama Mazda, agama sembah api, agama Zoroaster, tuan sekalian. Mereka tumbang perang Al-Qadisiyah. Rom juga yang dipimpin oleh Heraklus ataupun Herakla tumbang dalam peristiwa perang Yarmouk. Begitulah Mesir, Syria, Iraq, wilayah lain ditawan di zaman Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar telah melantik sahabat-sahabat kanan sebagai gubernur wilayah. Bukan semua sekali, tuan-tuan, sebab persoalan amanah ini bukan semua orang layak, tuan-tuan sekalian. Sama ke Abu Zar Al-Ghifari, di mana Nabi tak berikan jawatan kepada Abu Zar, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, Amru Al-As jadi gubernur Mesir, Sa'ad jadi gubernur di Iraq, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah gubernur Syria, yang mereka jaga wilayah masing-masing. Dan masalah muncul apabila surat yang dihantar oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ambil masa, tuan-tuan, luas tanah jajan istana wilayah Islam ini. Tengok Mesir saja, tuan-tuan, kalau zaman sekarang pun tuan-tuan pergi 5-6 hari, saya rasa baru nak habis kedak pusing. Nak habis ke Kahirah sendiri, tuan-tuan, tonton Alexandria, Iskandaria, hanya nak pergi Ismailiyah, nak pergi Sinai, Suez, Rafah ni sampai sepadan, tuan-tuan sekalian, ambil masa, tuan-tuan sekalian. Itu zaman kita, zaman unta, tuan-tuan sekalian, sudah tentulah ambil masa yang panjang. Maka tuan-tuan, sampai surat pada gubernur tak tahu bila tarikh, bila hari bulan, maka di atas masa tarikh hari bulan inilah sahabat-sahabat kanan akhirnya mereka bermusyawarah untuk menentukan takwim. Ada sahabat yang cadangkan bermula tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencapai kata sepakat. Tuan-tuan, unsur at-tamayus, yakni perbezaan. Salah satu tarbiyah Nabi kepada generasi Al-Quran, generasi para sahabat, tuan sekalian. At-tamayus, perbezaan. Biar berbeza dengan orang kafir. Macam minggu lepas, 2 minggu lepas, tuan-tuan puasa sebelum Muharram. Orang Yahudi, Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimat. Ada 16 sub etnik Yahudi, tuan-tuan, di tanah Arab, yang duduk di Fidak, di Wadil Qura, di Yathrib dan juga di Khaybar. Orang jadi puasa sebelum Muharram sebab mereka commemorate, mereka memperingati, tuan-tuan sekalian, selamatnya Nabi Musa AS dapat diburu oleh Fir'aun, tuan-tuan sekalian. Tengok sok khabar 2 hari lepas, jumpa satu bandar lama bawah laut, tuan-tuan sekalian. Mana apa yang kita belajar, yang Quran sebut tu empirical, kata sekarang, boleh dibuktikan, tuan-tuan sekalian. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Dengan patung-patung lama, tuan-tuan sekalian, ekologi boleh jumpa, tu pun menyelam. Ada bandar lama, tuan-tuan sekalian. Mana kita baca Al-Quran ni, dia bukan benda
Bukan benda main-main, tidak. Benda itu empirical, istilah orang buat kajian. Benda boleh dibuktikan, artifak-artifak sejarah tuan sekalian. Masya Allah, ribuan tahun tuan sekalian. Patung-patung zaman Firaun. Dan selamatnya selamat Nabi Musa AS yang Allah turunkan kitab Taurat kepadanya pada 10 Muharram. Yahudi puasa. Dan bagaimana Nabi ajar kita supaya berbeza. Berbeza kita puasa 9, kita kembangkan dengan 10. Macam tuan-tuan buat itulah. Kita pun ramai yang terlepas pandang, tuan-tuan sayang. Di zaman cyber ni tuan-tuan, saya antara kebaikan Facebook ni semua buat kempen, semua bercerita. Saya rasa saya pada 10 Muharram di Masjid Tengku Ampuan Afzan, tepat berhampiran rumah almarhum Ustaz Rafili, penguasa Jaib yang mati tembak tuan sekalian. Malam tu kita buat solat hajat supaya polis mudah menangkap pembunuh dia tuan-tuan sekalian. Malam tu kita solat hajat, beri bantuan kepada keluarga dia tuan sekalian. Yang menariknya, petang tu ramai datang ke masjid. Masjid buat majlis berbuka puasa iftar jama'i. Ramai tuan-tuan, alhamdulillah. Pegawai masjid AJK satu tempat, yang orang awam setempat ramai. Macam Ramadan juga tuan-tuan. Saya bincang kawan-kawan yang hadir, termasuk ramai kawan-kawan daripada kuasa jabatan agama Islam Pahang tuan sekalian. Kawan-kawan Ustaz Rafli pun ramai hadir, dan mereka masih di bawah kawalan pihak polis sebab ada urutan kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, apa menarik tuan-tuan sekalian? Kita bincang zaman kita budak 30 tahun lepas dah. Tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan daripada kampung mana? Saya daripada Terengganu Besar. Kali 10 Muharram tuan-tuan sekalian, orang di kampung sibuk kaca surga. Ingat tak? Kaca surga tuan-tuan 8 jam berpeluh ketiak tuan sekalian. Dah. Nabi SAW jasa Al-Quran, mereka puasa sebab pahalanya besar. Allah ampunkan setahun dosa kita setahun kak. Bukan satu hari, setahun dosa kita. Besarnya amalan tuan sekalian. Orang-orang soleh tak meninggalkan puasa 9-10 ni tuan-tuan. Tapi zaman dulu duk sibuk kaca surga. Saya dah ingat zaman kita budak tok Quran lah, nganjur tuan sekalian. Buat suruh cari kita tempurung tu. Akhir tahun 78, 79, awal 80-an ingat lagi. Buat temu nak ambil surah tuan-tuan sekalian. Benar dah sebut hidden curriculumnya tuan-tuan. Curriculum tersembunyi untuk ukhuwah fillah, mahabbah fillah. Saya faham mengapa ulama-ulama dulu kita buat terlebih dulu. Nak tahu kau kampung tanpa mereka boleh kurangkan sedikit pergeseran ideologi mereka. Tapi kita tinggal kata satu sunnah yang sangat besar. Akhirnya bila berlaku kebangkitan Islam, para asatiza kita, guru-guru kita, ustaz kita bercakap dan akhirnya orang mula terima. 9 dan 10 mereka puasa tuan-tuan. Nak kacau surga, cari tarikh lain lah tuan-tuan. Dah. Kita pun suka makan surga, tapi janganlah ambil pada 10, pada 9 puasalah hari tersebut. Alhamdulillah hari ni jadi budaya dah. Rasa malu, rasa aib kalau kita tidak puasa pada 10 dan 9 Muharram tuan-tuan. Ini kesan daripada pencerahan, kesan daripada majlis-majlis ilmu tuan-tuan sekalian. Dah. Tak soplek, sebab tu saya dah pesan pada diri saya sendiri, jangan malas untuk bercakap. Mungkin hari ni tak dengar. Orang pelakirkan kita tuan-tuan sekalian. Sama dengan tazkirah Ramadan. Cuba tuan tengok balik kita di Lembah Kelang ni. Kalau 30 tahun lepas rasa tazkirah Ramadan ni Allah, orang marah. Ada saya ingat kalau saya mula start kuliah tahun 94, 95, 96. Atau universiti kalau saya form majlis surah 97 tuan sekalian. Kalau tazkirah separuh surah terlari. Muka masam tuan sekalian, masam muka tuan sekalian. Belakang tu bunyi lagi siap umpat. Anak semata awal. siap apa? Allahu Akbar. Pemimpin pun bising dalam televisyen. Tazkirah Ramadan berunsur politik. Tazkirah Ramadan mengganggu umat Islam untuk beribadah, kata pemimpin. Tapi kita sebut para asatizah menyampaikan kuliah, baca hadis-hadis berkaitan kelebihan ilmu bulan Ramadan, hadir ilmu, akhirnya orang terima. Hari ni tuan-tuan, pelik pula kalau surah masjid tak buat tazkirah Ramadan. Buat sekitar 20 minit sebab apa? Nak ambil keberkatan Ramadan, nak raih pahala sangat banyak setahun pada ibadah. Alhamdulillah. Kalau ingat Selangor sampai tak cukup para asatizah, para guru-guru, ustaz-ustaz kita kutip dia ada Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, semua turun di Selangor, turun di wilayah. Sungguh, saya ingat anak buah saya gagak, ada master tapi gagak pelaku tuan-tuan. Mana orang nak kepada tenaga pengajar. Maknanya tuan-tuan jangan malas untuk kita berdakwah, untuk beri ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, orang Islam diajar untuk berbeza penampilan. Tanya kita tuan-tuan sekalian, Nabi suruh kita andam, kita nipikan misai kita, lebatkan janggut sebab nak beza kita dengan Yahudi panjang misai, panjang janggut tuan-tuan sekalian. Dan banyaklah amal lain Nabi ajar kita untuk berbeza.
untuk berbeza. Jadi sahabat-sahabat cadangan pertama tolak tuan sekalian. Baik, ambil kepada cadangan yang kedua tuan-tuan, supaya bermula tahun kewafatan Nabi juga tidak mencapai kata sepakat tuan-tuan. Tak capai kata sepakat. Nabi kita wafat selepas 10 tahun berada di Madinah. 10 tahun berada di Madinah tuan-tuan. Dan ketiga cadangan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Umar minta pandangan Sayyidina Ali, tokoh sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ali lah yang mencadangkan supaya takwim kita, kalender kita bermula dengan tahun berlakunya hijrah Mekah ke Madinah dengan tertegaknya pangkalan kuasa atau daulah Islam di Madinah. Satu tahap dakwah Nabi yang sangat penting tuan-tuan. Sebagaimana kita sebut kuliah kita pada bulan lepas, ingat 13 tahun dakwah Nabi yang diganggu, dihambat oleh kelompok musyrikin tegar Mekah. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah dan sekalian, mereka diganggu dakwah Nabi. Yang beriman 300 orang saja, 300 orang lebih, tak lebih daripada 350 orang. Dan dakwah Nabi dengan ada pangkalan kuasa, kita sebut kuliah kita lepas tu lah, peristiwa Hajjatul Wida', haji perpisahan, haji takhir Nabi, Hajjatul Rasul tuan-tuan, di mana 118,000 umat Islam hingga 130,000 umat Islam yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, himpunan besar ni menggambarkan juga satu kayu ukur lah, indikator bahawa dakwah diperlukan kepada pangkalan kuasa. Sebab tu beza tuan-tuan sekalian. Nabi bagaimana dibina sistem Nuqabah ni, para tenaga madrasah Nabi tuan-tuan, anak murid yang lahir daripada Ahlus Suffah ni, madrasah Nabi tuan-tuan. Mereka Nabi hantar untuk berdakwah secara sistematik tahun 3 Hijrah. Akhirnya berlaku tragedi Yaum Ar-Raji', pembunuhan kepada pendakwah. Tahun 4 Hijrah tuan-tuan berlaku Bir Ma'unah, peristiwa Telaga Ma'unah, bulan Safar tahun 4 Hijrah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Tariq selama 70 orang yang dibunuh oleh kafir Lahyan, Bani Zakwan, Bani Usayyah tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan mana sentiasa dihantar. Tiap-tiap tahun dihantar berdakwah tuan-tuan. Akhirnya tak kesannya besar. Di samping politik perang dan politik damai. Ingat, politik perang dan politik damai. Bukan Nabi tu berterusan dengan keadaan perang. Ada masa politik damai macam Sulh Hudaybiyah yang memang dicatat oleh Ibnu Ishaq dan ulama sejarawan lain tuan-tuan. Kesan pendakwah ni sangat besar tuan-tuan sekalian. Ramai Arab ni saja 360 kabilah. 360 tuan-tuan. Nak bilang satu-satu ni panjang tuan sekalian. Dengan Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Hayyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Hashim. Kira semua 360 puak kabilah tuan-tuan. Yahudi 16 tuan sekalian. Jadi macam gerakan dakwah ni berjalan. Akhirnya ratus ribu yang menganut agama Islam pada tahun ke-10 Hijrah, yakni bulan Zulhijjah. Hajjatul Islam, haji Islam tuan sekalian. Jadi tuan-tuan lihat macam mana kita tambah 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Tuan-tuan, bukan senang kepada kabilah Arab untuk menganut agama Islam. Bila mereka berhimpun tuan-tuan, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mereka berhimpun. Ni bulan haji. Zaman dulu pun kita sebut bulan Zulhijjah bulan haji tuan-tuan. Dan persyariatan haji tahun 8 Hijrah pun juga bulan Zulhijjah. Tak ubah pergi masuk bulan lain tuan sekalian. Zulhijjah bulan takhir dan takwim. Zulhijjah bulan takhir dalam kalender kita orang-orang Islam tuan-tuan sekalian. Bagaimana berhimpun ramai-ramai kafir 360 puak. Nabi pernah tawarkan Islam kepada Banu Syaiban. Ajak Banu Syaiban untuk beriman. Tak nak beriman tuan sekalian. Tak nak mereka beriman, tak mahu mereka beriman tuan sekalian. Apa jadi tuan-tuan? Ini kebijakan dakwah Nabi. Nabi fokus kepada orang datang daripada Yathrib, daripada Madinah. Saya sebut tadi ada 4 tempat tuan-tuan, tempat Yahudi. Di tanah Arab mereka duduk di Fidat, di Wadil Qura, di Khaybar dengan di Yathrib. Semua tempat ada subur. Mana Yahudi ni sangat ekonomik tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang lah tuan-tuan tahu semua konglomerat besar-besar ni Yahudi tuan-tuan. Marks and Spencer sebut dah tuan-tuan. Ingat tahun lepas saya di Prague, di Czechoslovakia, tengah-tengah bandar sebesar-besar bangunan Marks and Spencer. Kita ingat kat UK, US tuan-tuan, mereka kontrol tuan-tuan. Kita pun kakak beli L'Oreal dah. Tuan-tuan sekalian. Habis semua. Yahudi bijak berekonomi. Dulu zaman dulu tuan-tuan sekalian. Pasar Madinah mereka kuasai. Mereka kuasai tuan-tuan sekalian. Hinggalah orang Islam buat al-muqata'ah, yakni boykot tuan-tuan sekalian. Dan kita melihat muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana Nabi mengapa fokus pada orang Yathrib? Sebabnya orang Aus dan Khazraj ini biasa duk bercerita, berinteraksi dengan orang Yahudi. Yahudi duk cerita dalam kitab Taurat mereka Rasul akhir zaman, namanya Ahmad atau Muhammad ialah orang yang sama. Ahmad atau Muhammad ialah orang sama. Kita pangkat nama kita tuan-tuan, letak nama Muhammad Hashim, Muhammad Jalani, Muhammad Ridwan.
Tengok ada sebelah Palestin, sebelah Jordan letak nama Ahmad ramai tuan-tuan. 14 November pun ni commemorate, mereka memperingati pembunuhan Syekh Ahmad Jabari. Syekh Ahmad Jabari timbalan komander Brigade Al-Qassam yang dibunuh tuan-tuan sekalian pada 14 November tahun lepas. Akhir berlaku perang. Saya Haji Zul Wahijan, kita masuk tim pertama tuan sekalian. Masuk lepas daripada Rafah border tu, immigration Palestin di bawah kerajaan Hamas, dia letak satu mercu tanda. Apa dia ibu-ibu sekalian? Kereta yang kena bom. Kereta Syekh Ahmad Jabari berlubang tengah-tengah. Ya Allah tuan-tuan, ngeri. Bayang kalau besi macam tu kena orang macam mana. Dan itu ada gambar pula, ada visual tuan-tuan, gambar Syekh Ahmad Jabari yang tengok daripada atas tu bersepai. Tubuh terpotong tiga. Tubuh tu terpotong tiga tuan-tuan. Tapi tangan dia macam ni. Bukan satu Malaysia. Bersyahadah tuan-tuan. Allah, kita rasa cemburu. Cemburu tuan-tuan. Getah kita tengok. Kita tak ada lah apa hidup tuan-tuan. Apa jalan kita pilih tuan-tuan? Apa wasilah kita pilih? Mati biar nak berhujung dengan baik tuan sekalian. Biar berhujung dengan syahadah kita tuan sekalian. Sebab tu kita usahalah jadi orang juruh, kata Ustaz Azhar Idrus. Jadi orang baik tuan sekalian. Kena jadi orang baik, tak ada pilihan. Hidup ni tuan-tuan kena fikir pasal agama, pasal hidup baik, nak tolong orang. Biar hidup kita menjuruh tuan sekalian. Tak rugi. Tuan-tuan ni legasi kita, anak-anak kita dia belain tuan-tuan. Darah kita ni tuan-tuan, perang kita ni, iman memang tidak diwarisi tuan, tapi kalau jadi perangai tuan-tuan, tak, itu panggil environment sosial yang kecil dan keluarga tuan sekalian. Tak sama tuan-tuan. Dalam keluarga yang dalam keluarga yang huru-hara tuan sekalian, anak mak gian ke apa, dia tak payah nak berjadi tuan-tuan. Cuba tak kita kat kampung tengok, kata environment sosial skala kecil, keluarga yang bentuk. Dan ingat di kampung anak cikgu-cikgu tuan-tuan, anak ustaz-ustaz, anak tu imam, kan lain tuan-tuan sekalian. Tak. Mulut tu lain dah. Kalau mulut cakap lu, tak terbiasa tak pergi kawan-kawan yang kelas-kelas rendah, tak mulut cakap macam mana. Tuan-tuan tak biasa kalau duduk kelas anak dan dia hak punya bok-bok lori macam mana mulut. Dia beza tuan-tuan sekalian. Beza antara karakter sekolah. Sekolah kawasan tinggal dengan sekolah kawasan upper middle class, dia berbeza tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan masuk sekejap sekolah Kerinci, Bukit Pantai. Kita duduk pula sekolah, tengok sekitar ni, Kombong ke rendah ke, VI ke, ada duduk tengok macam mana. Berbeza datang sekalian. Sama dalam konteks keluarga. Sebab itu muslimin dan muslimat hidup biar jadi baik, biar jadi berjuruh, kata Ustaz Zaidul tuan-tuan sekalian. Menarik muslimin dan muslimat sekalian ya. Kita pasal Ahmad apa lagi? Syekh Ahmad Yasin, Ahmad Ismail Yasin, pengasas kepada Hamas. Ahmad An-Najjar, Ahmad Said Hawa, Dr. Ahmad Said Hawa, anak Syekh Said Hawa tu. Nama Ahmad ni sama dengan nama Muhammad. Tuan-tuan, tak usah pelik tuan-tuan. Melayu kan nama Ahmad dia gelak Ahmad Al-Baq kan sekalian. Tolong tuan-tuan sekalian. Jadi Ahmad nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi duk bangga sebab dia ingat Rasul akhir zaman dari Bani Israel, keturunan mereka. Sebab tak peliklah ramai Rasul kalangan Bani Israel tuan-tuan sekalian. Memang keturunan mereka ni hebat tuan-tuan sekalian. Dan itulah akhir timbul keangkuhan, kesombongan pada Yahudi. Dan mereka pula bunuh Rasul. Contoh bunuh Nabi Allah Zakaria AS, bunuh Nabi Allah Yahya AS, dan tuan sekalian pernah mereka hampir dah jaya nak bunuh Nabi Isa AS tuan sekalian. Baik tuan sekalian, Nabi akhir dekati orang Aus dan Khazraj. Nabi cerita tentang kerasulan, cerita tentang an-nubuwah tuan sekalian. Akhir mereka datang maklumat dengan apa yang mereka dengar daripada mulut orang-orang Yahudi di Madinah. Baik, nampak mereka dah boleh terima tuan-tuan janji lagi dengan Nabi. Mereka telah menggenggam janji tahun depan bulan Zulhijjah, yakni musim haji tuan-tuan, mereka bertemu dengan Nabi lagi. Sebab itulah Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan berlakulah Bai'atul Aqabah yang pertama. Bai'ah ialah mengikat janji setia. Aqabah ni dia merujuk pada tempat. Sekarang ni kalau tuan-tuan biasa ke Mekah, tempat kita melontar tu. Tempat kita melontar tuan sekalian tu dekat Jamrah tu tuan-tuan, Aqabah tuan sekalian tu. Cuma dia sekarang ni kita bertingkat tingkat tuan-tuan nak banding dengan orang pergi zaman haji zaman 80-an, kita jauh lebih baik dah tuan-tuan. Kita masuk ke kompleks sejuk dah. Sejuk dengan ada ventilator yang macam-macam. Tuan-tuan dulu tengok gambar-gambar pergi Mekah dah puluhan. Paling daripada belakang tuan-tuan. Hak depan saya tak kenal atas kepala dia tuan-tuan sekalian. Hak kan dulu. Selipar pun pergi atas kepala tuan sekalian. Nak beritahu muslimat dekat tu ada Masjid Aqabah. Dan kalau jumpa tempat tuan-tuan tu, tempat lama tu. Cuma Saudi ni saya tak faham tuan-tuan. Macam mana mereka tidak boleh jaga tempat-tempat sejarah. Tuan-tuan tak akan faham. Pasal apa tidak hargai sejarah ni? Tak tahulah tuan sekalian. Masa-masa sibuk buat gedung, bangunan tinggi-tinggi dan mereka tinggal.
Bahkan mereka hapuskan tempat sejarah yang sangat penting. Kita nak cari Sakifah Bani Sa'idah, nak cari tempat-tempat penting, tak jumpa tuan sekalian. Tanya kawan-kawan duduk lama di Saudi lebih 10 tahun, 12 tahun, itu memang sah. Ini sikap Saudi tak jaga sejarah tuan-tuan. Kalau Syria, dulu saya faham mengapa zaman sebelum perang pun tuan-tuan, zaman Hafiz Al-Assad, zaman ayah pada Bashar tuan-tuan sekalian, mereka memang tak ada, orang Islam ni bernostalgia dengan tamadun Islam, Kerajaan Bani Umayyah. Lepas tu mereka tak peduli tuan-tuan sekalian. Kalau bahkan Mesir tuan-tuan, ni zaman Mursi barulah diperindahkan tempat-tempat tamadun kerajaan Islam zaman dulu, di mana kerajaan Mamluknya tuan-tuan, kerajaan Ayubiyah tuan-tuan sekalian. Biasa kalau zaman Hosni Mubarak mereka nak banggakan dengan apa? Dengan Firaun tuan-tuan sekalian. Dengan Firaun. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah yang berlaku di Aqabah, berlaku bai'ah 12 orang, semua muslimin. Semua muslimin seramai 12 orang. Baik. Nabi SAW tak biarkan mereka balik dengan begitu saja, diiringi tenaga nuqaba, nakib-nakib. Kalau kita para asatizah lah, guru-guru yang boleh mengajar, menyampaikan ilmu, kita baca Al-Quran, kisah Abdullah bin Maktum, kita baca Abasa wa Tawalla tu, ini salah seorang tenaga nuqaba, tenaga nakib dan sekalian. Dia buta tapi alim Al-Quran. Tuan-tuan lihat muslimin dan muslimat, sahabat yang namanya Mus'ab bin Umar, yang digelar sirah sebagai Mukri Al-Madinah tuan sekalian. Dia ni anak kaya, anak bangsawan semasa di Mekah. Baik, apa mereka buat di Madinah? Markas Baitul Qura. Baitul Qura tuan-tuan ialah markas ilmu di Madinah sebelum hadirnya Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Apa ibrah, apa pengajaran tuan sekalian? Bahawa Islam ni agama tegak atas ilmu. Satu. Yang kedua tuan-tuan, apabila masuk Islam tuan-tuan, kita boleh biarkan dia dengan tak ditambah dengan ilmu dan kefahaman. Dan itulah kesilapan kita. Saya ingat negara kita ni, kita Islam orang asli. Di Selangor dulu, Pulau Ketam, tahun 1972, tahun 1973, ramai masuk Islam, 500 orang lebih. Dengan janji tuan-tuan akan diberikan satu statement putera lah Islam ni tuan-tuan sekalian. Yang keduanya mereka dapat tanah. Puluhan tahun selepas itu, yang kita sedar tahun 2005-2006, isu apa di Pulau Ketam? Yang paling 500 orang tuan tinggal berbelah keluarga saja. Yang Cina Mu'alah ni, Cina Islam hanya berbelah keluarga. Yang lain, la salam wala kalam. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita tak follow up tuan-tuan sekalian. Orang yang Islam tak follow up. Sama kapal asli tuan-tuan. Kapal asli tuan-tuan sekalian. Saya ingat satu mak muslim pergi di Bera tahun lepas. Kapal asli Bera Pahang tuan sekalian. Kapal asli. Ramai mana? Berapa ratus orang murtad tuan sekalian. Berapa ratus murtad tuan sekalian. Mereka ni balik pada agama asal mereka, paganism. Paganism percaya pada roh dan semangat. Itu orang asli lah. Dan moyang kita Melayu paganism tuan sekalian. Ataupun yang kedua Kristian. Sebab Kristian buat kerja tuan-tuan. Kristian sempat di kamera, tempat landing helikopter tuan-tuan. Saya bertemu dengan kawan kita yang pegawai dakwah Jabatan Agama Islam Perak cerita. Dan Perak ada unit mesra. Unit mesra ni merujuk kepada unit dakwah pada orang asli tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, kalau tengok sebelah Royal Bloom tu, tengok kalau satu luar Royal Bloom ni kampung-kampung orang asli tuan-tuan. Kami dulu masuk ke Kampung Ciong. Kampung Ciong 2 jam. 2 jam daripada JT di Tasik Banding. Bawa kawan-kawan kita daripada unit mesra. Tuan-tuan, mereka graduan macam kita juga tuan-tuan, graduan macam kita. Mereka belajar di Universiti Abu Bakar atau Jamiah Abu Bakar di Karachi, Pakistan. Dan kalau mereka masuk kerja atau dia pernah bebas, tak tahulah berapa pendapatan tuan sekalian. Tapi dalam baik 750. 750 ini pada tahun 2009 tuan sekalian. 750 ni apa tuan sekalian? Dah dalam beg mereka ni tuan-tuan ada Maggi. Ada Maggi, ada biskut tuan-tuan. Sekali masuk tu tuan-tuan, berapa hari mereka duduk? 5-6 hari tuan-tuan. Makan ubi sekarang orang asli. Dia kata ustaz nak jaga semua asli, nak ilmu ni atau tak sempat. Sebulan sekali dia kata. Orang asli tuan-tuan sekalian, bukan senang nak ajar tuan-tuan. Sebab tu bila kita buat camp ni, kita libatkan anak-anak orang asli. Mungkin motivasi ajak sekali. Walaupun dia agama pagan, bukan Islam. Ajar ke semayang tuan sekalian. Kita berpakat pula dengan ustaz-ustaz yang duduk di sekolah-sekolah pekan tu. Anak orang asli ni ajak masuk untuk program-program fardu ain, perkenalkan Islam kepada mereka. Alhamdulillah. Ayah orang asli dia tak marah kalau libatkan anak-anak mereka tuan-tuan. Mudah. Kita bawa coklat, bawa wafer tuan-tuan. Sambil-sambil selok kita bagi, sekejap bagi wafer lagi. Dia seronok tuan sekalian. Cerita Islam, sembahyang macam mana, nilai-nilai Islam pun dia tuan sekalian. Hak tua ni payah tuan-tuan. Dia hidup dengan cara mudah. Orang asli pagi-pagi hari tak bangun. Dia pukul 8.30 bangun tuan-tuan. Dah pagi-pagi tak mandi tuan-tuan sekalian. 8.30 pukul 9 baru bangun tuan sekalian. Pagi memang sejuk berkabuh tuan-tuan. Sejuk berkabuh tuan-tuan sekalian. Kawan tu cerita ustaz, dia kata
Nak sebelum balik dia kata tinggal. Tengok babi penuh. Oh, babi tadi. Al-Qasah. Khinzir. Bunyi macam ternak dia tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz, nanti bulan depan Ustaz datang ya. Ustaz tak nak tengok babi-babi bau, tak nak tengok. Ustaz book enjin balik. Bulan depan mari. Tak ada sungguh babi tuan-tuan. Dia kata alhamdulillah. Dia kata dengar kata juga orang asli dia kata. Dalam hati dia. Dia kata apa? Mana semua pergi babi semua tak ada. Kata Upai kata kami sudah makan lah Ustaz, dia kata. Ustaz tak nak tengok, dia kata. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itulah tak mudah. Sebab level intelektual mereka rendah tuan-tuan sekalian. Tapi kena Ustaz bergerak. Saya memang tabik dah tuan-tuan, Ustaz-Ustaz ni Masya Allah buat kerja sungguh. Buat sungguh. Padahal orang ngaji Pakistan tengok dia sudah dakwah dia lasak. Orang ngaji Pakistan sebab mereka ni mungkin saya sebut environment sosial tuan-tuan. Orang ngaji Mesir lain, tengok ngaji Jordan. Tengok hari ni Ustaz-Ustaz Jordan macam mana? Beza tuan-tuan Jordan dah. Cara penampilan, cara bercakap, dah. Masing-masing ada ego masing-masing. Kalau Pakistan ni tuan tengok ngaji Allah. Dia makan macam roti Arab tak ish. Roti kerah tuan-tuan tu. Nak makan ni tuan-tuan. Dah. Cicoh air panas dulu tuan sekalian. Tengok Pakistan Tuan-tuan tengok Pakistan naik bas dia tu ramai bas. Kita ting loceng. Dah. Ada pintu akhwat lain, pintu dia panggil khawatin. Itu orang muslimat dia. Bahkan berhenti tengok akhwat. Kalau orang lelaki dia tak berhenti, dia akan hanya pelan. Tuan-tuan kena ada skill nak terjun bah macam mana di Pakistan. Salah kita terjun bah kita bergolek jatuh, guling tuan sekalian. Hidup mereka lasak. Dah kata ramai siapa hati kawan-kawan kita hak grab Pakistan, memang mereka boleh survive dalam kerja dakwah ni. Hak payah mereka boleh pergi. Tengok Ustaz Nazli kita, Ustaz Taliban nak jaga panjang tu. Ramai. Mana Syari Kelantan. Saya tengok hak ngaji Pakistan. Boleh Ustaz Zudi Makpiah. Ustaz Yusni Makpiah. Ramai siapa hati ini mereka Pakistan, mereka lasak dalam buat kerja dakwah tuan sekalian. Jadi, baik, saya nak perhatian di muslimin dan muslimat. Mereka buat kerja di Baitul Quran ni alhamdulillah boleh dibuktikan pula. Berjaya tuan sekalian. Sebab itu bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan 73 orang muslimin dan 2 orang muslimat termasuk Ummu Nusaybah binti Ka'ab yang datang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tahun ke-13 kerasulan tahun akhir Nabi berada di Mekah tuan sekalian. Tahun akhir Nabi tuan sekalian. Dan bai'ah ini juga dikenal sebagai Bai'atul Harb. Harb ni perang tuan sekalian. Pasal apa dikenal bai'ah perang? Suruh perang ke? Tidak. Turun surah Al-Hajj ayat 39, Allah izinkan orang beriman bila pergi untuk angkat senjata untuk lawan penzalim mereka. Cuma aplikasi jihad bil quwwah, jihad al-qital, jihad peperangan bila ada tegaknya daulah Islam di Madinah, adanya pengkalan kuasa di Madinah. Sebab di Mekah pernah ada satu peristiwa tuan-tuan hampir nak berlaku perang, orang beriman 300 orang lebih. Sebab apa? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad dia telah berhujah dengan seorang musyrikin Mekah. Tuan-tuan sekalian, musyrikin Mekah ni tuan-tuan, dia ni istihzah ni apa? Menganyi. Mau katakan menganyi, memperolok-olokkan hujah. Sa'ad ni garang, dia upah 5 perang. Pun dia tabuh tuan-tuan. Musyrikin lain masuk serbu, belasah dipukul dengan tulang untuk berdarah kepada Sa'ad. Sahabat-sahabat selamatkan Sa'ad, keluarkan dia lari dan mereka pergi jumpa Nabi, minta satu Nabi. Minta Nabi izinkan perang, mereka nak lancar perang, nak ganyang balik musyrikin. Sebab di Mekah tuan-tuan, belum hijrah lagi. Nabi tidak benarkan tuan sekalian. Cuma lepas hijrah barulah berlaku siri-siri pertembungan antara iman dan kufur. Di Mekah Nabi tak benarkan perang tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, rupanya bai'ah tak dibocor kepada musyrikin Mekah. Syaitan yang menyamar sebab iblis sampaikan tuan-tuan sekalian. Dan Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal panggil sidang mesyuarat tergempar di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tuan-tuan tempat mesyuarat. Mereka ni kategori Arab Hadari, Hadarah tamadun. Dua Hadari dengan Badui tuan-tuan sekalian. Budak-budak SPN dia tulis Arab Hadari, Arab Badawi. Badawi nama ketuna orang tuan-tuan. Budak tu. Budak-budak tulis dikata apa ni? Untuk keselamatan duniawi dan akhirawi tuan-tuan sekalian. Ukhrawi tuan-tuan sekalian, akhirawi dia tulis. Jadi nak beritahu muslimin dan muslimat mereka ni bertamadun, ada bilik mesyuarat, mereka panggil bersidang. Itulah lain cadangan tuan-tuan. Supaya Nabi kita ditangkap, dipenjarakan tuan sekalian. Jangan. Mereka Muhammad akan datang dengan apa cara sekalipun dan akan membebaskan Muhammad. Tuan-tuan, penjara langsung tidak pelik dalam kamus perjuangan. Itulah yang berlaku pada Ar-Rasul. Kita baca surah Yusuf. Kita baca surah Yusuf, ibu baca surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf AS. Di bumi yang